1.1 ialah sistem saraf manusia. Dalam permainan badminton, ada 3 perkara yang berlaku. Pertama, gerakan bulu tangkis bertindak sebagai rangsangan yang dikesan oleh mata. Impas dicetus dan dihantar ke otak. Kedua, otak pemain mentafsir impas lalu menganggar kelajuan bulu tangkis dan menentukan arah serta corak gerakan badan yang diperlukan. Yang ketiga, otak kemudiannya menghantar impas ke otot tangan dan kaki untuk bergerak balas. Sistem saraf manusia merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam melalui satu proses. Struktur sistem saraf manusia terdiri daripada 2, sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi pula saraf kranium dan saraf spina. Sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium yang menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. 31 pasang saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Fungsi sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan. Sistem saraf manusia mengesan rangsangan, menghantar maklumat dalam bentuk impas, mentafsir impas dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Gambar foto 1.1, 1.2 dan 1.3 menunjukkan contoh aktiviti harian yang melibatkan pengesanan rangsangan dan penghasilan gerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Nyatakan rangsangan dan gerak balas dalam setiap contoh aktiviti harian tersebut. Gambar foto 1.1 mengutip sampah. Rangsangannya ialah mata yang melihat sampah. Gerak balasnya ialah tangan yang mengutip sampah. Begitu juga dengan gambar foto 1.2 bersin. Hidung bau bahan kimia di udara, tangan sebagai gerak balas menutup hidung. Ataupun bersin tu sendirilah. Gambar foto 1.3 melayari internet. Mata melihat paparan laptop. Otak kemungkinan dia ketawa kalau lucu. Okey, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Gerak balas badan manusia terhadap rangsangan boleh dibahagikan kepada tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Perhatikan contoh gerak balas badan manusia yang ditunjukkan. Membaca buku. Tindakan terkawal. Menarik tangan daripada objek panas. Tindakan luar kawal. Peristalsis di esofagus. Tindakan luar kawal. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Contoh tindakan terkawal termasuklah membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari dan bersenam. Urutan aliran impas dalam tindakan terkawal ditunjukkan dalam rajah 1.3. Bunyi deringan telefon. Okey, rangsangan pergi ke afektor atau reseptor di dalam telinga manusia. Dibawa oleh impas saraf ke otak, ditafsir dan dibawa juga oleh impas saraf ke efektor, iaitu otak atau kelenjar dan menghasilkan gerak balas, iaitu menyentuh skrin. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Tindakan luar kawal terbahagi kepada 2 kumpulan, melibatkan medulla oblongata dan melibatkan saraf tunjang, iaitu tindakan refleks.
Bagi tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata, contohnya ialah denyutan jantung, pernafasan, peristalsis dan rembesan air liur. Tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang atau tindakan refleks, contohnya ialah menarik tangan apabila tersentuh benda panas, menarik kaki apabila terpijak benda tajam dan bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung. Rajah 1.5 menunjukkan urutan aliran impuls dalam tindakan luar kawal ataupun dipanggil tindakan refleks. Jari tersentuh objek panas iaitu sebagai efektor, reseptor. Arah aliran impuls ditunjukkan melalui saraf tunjang terus kepada efektor iaitu lengan terus menarik jari. Info sains, pupil pada mata manusia adalah berbentuk bulatan. Adakah pupil pada mata haiwan juga berbentuk bulatan? Tak semestinya ya. Contohnya kambing segi 4 bujur. Ikan pari pupilnya sabit. Buaya celahan tegak, sotong berbentuk huruf W. Selain sistem saraf, apakah sistem badan lain yang membantu pergerakan badan dan organ dalaman manusia? Jawapannya ialah sistem otot. Kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian. Rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasikan organ dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan dan aktiviti harian seperti pergerakan badan. Sistem saraf yang terjejas lazimnya menjadikan seseorang itu lumpuh sementara, lumpuh separuh atau lumpuh keseluruhan. Sebagai contoh, sekiranya saraf dalam otot kaki atau tangan terjejas, seseorang itu akan menghadapi masalah menggerakkan kaki atau tangannya. Dalam kes masalah sistem saraf yang lebih serius, seseorang mungkin terpaksa bergantung pada mesin untuk melakukan proses fisiologi seperti pernafasan ataupun denyutan jantung. Jadi manusia yang digunakan oleh Tuhan dengan sistem saraf haruslah menggunakan dan menjaganya dengan baik. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.